Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid Ustazah sekalian? Ustazah harap semua dalam keadaan sihat dan ceria di samping keluarga. Okey, baiklah, hari ini Ustazah iaitu Ustazah Nur Amali binti Maksum akan mengajar tahun 4 untuk dua subjek. Okey, yang pertama ialah subjek tajwid, yang mana kita akan gunakan buku tajwid yang ini. Okey, dan yang kedua ialah subjek faraid. Okey, kita akan gunakan kitab yang ini. Okey, untuk anak-anak darjah 4 ni, Ustazah tahu dua subjek ni adalah dua subjek yang baru bagi kamu. Maksudnya sebelum ni tak pernah lagi belajar faraid dan juga tajwid. Okey, jadi untuk kelas kita yang pertama ni, Ustazah akan menerangkan pengenalan ataupun kita nak tahu apa itu faraid, apa itu tajwid. Okey, Ustazah akan pergi kepada subjek tajwid dahulu. Okey, tajwid ni sebenarnya ialah kita akan belajar macam mana cara kita nak baca Al-Quran tu dengan betul. Senang katanya macam itulah. Okay, tapi kalau ikutkan istilah dalam buku tajwid ni, okay, dari segi bahasa, tajwid ni maksud dia memperelokkan atau menghaluskan. Okay, dari segi istilah pula ialah tajwid ni ialah ilmu yang membahaskan cara memperelokkan bacaan Al-Quran menurut hukum sebutan makhraj huruf, yang ini tempat keluar huruf. Dan juga sifat-sifatnya sama ada yang asli ataupun mendatang. Okey, yang dari segi pengertian dua ni anak-anak kena hafal lah. Okey, tapi untuk faham tajwid ni kita belajar adalah untuk kita baca Quran dengan betul. Baca Quran dengan tepat sebutan kita. Okey, sebab apa? Sebab kita bukan orang Arab. Okey, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab sedangkan kita bukan orang Arab. Jadi kita tak nak kena belajar macam mana cara membaca Al-Quran ni supaya sebutan kita tu boleh kira hampir dengan orang Arab. Macam itulah. Okey, seterusnya. Dalam tajwid ni kita akan belajar tentang martabat bacaan ataupun macam mana orang membaca Al-Quran. Ada 4 cara. Okey, yang pertama ialah tartil. Okey, tartil ni maksudnya apa? Bacaan yang perlahan dan tenang ketika melafazkan huruf dari makhrajnya. Maksudnya kita baca Al-Quran tu tenang, makhraj tu kita sebut dengan betul dan tepat. Okey. Makhraj ni apa? Nanti kita akan belajar. Okey. Seterusnya, yang kedua martabat bacaan ialah tahqiq. Okey, tahqiq ni ialah bacaan yang lebih lambat daripada tartil. Biasanya orang yang baru belajar membaca. Okey, contohnya masa anak-anak darjah 1, darjah 2 atau 6 tahun dulu baca Al-Quran lambat. Kan? Kita baca satu lambat sebab kita belum berapa lancar. Itulah dia namanya bacaan tahqiq. Okey, yang ketiga ialah hadar. Okey, hadar ni lawan bagi tahqiq, iaitu bacaan yang cepat dan tepat. Okey, biasanya orang yang menghafaz Al-Quran. Okey, kalau kita tengok abang-abang tahfiz tu, kalau dia menghafal, dia baca laju. Tapi betul lah, bukan laju tak betul. Laju yang lancar dan cepat sebab dia nak menghafaz Al-Quran. Dan yang keempat ialah tadwir. Okey, tadwir ni ialah bacaan yang sederhana antara tartil dan juga hadar. Maksudnya tengah-tengah. Biasalah, ni biasa yang Ustazah selalu dengar kalau anak-anak darjah 4 ni dah tahap tadwir, insya-Allah. Okey. Seterusnya, apakah hukum membaca Al-Quran secara bertajwid? Kita belajar tajwid ni kan? Kenapa? Sebab kita nak baca bertajwid. Kenapa kita nak baca bertajwid? Sebab hukum membaca Al-Quran secara tajwid ialah wajib. Maka hukum belajar ilmu tajwid ialah fardu ain. Okey. Jadi kita wajib belajar tajwid, iaitu fardu ain untuk kita belajar tajwid. Sebab kita nak baca Al-Quran dengan bertajwid. Jelas tak? Dia ada dua benda ni. Okey, fardu ain untuk belajar tajwid. Okey, bila nak baca Quran secara bertajwid dia menjadi wajib. Okey, jelas. Okey, itu saja untuk pengenalan tajwid tahun 4 ini. Okey, jadi Ustazah harap anak-anak boleh nampaklah gambaran tentang apa itu tajwid dan apa yang awak akan belajar. InsyaAllah kita akan belajar pada kelas-kelas akan datang. Okey, seterusnya ialah faraid. Okey, faraid. Okey, Ustazah yakin ramai anak-anak yang tak pernah dengar pun perkataan faraid ini. Okey, apa maksud faraid ini? Apa sebenarnya kita nak belajar?
Okey, siapa yang ada kitab boleh buka buku faraid pada muka surat 1 ataupun rujuk kepada nota yang ustazah dah buatkan ya. Okey, faraid untuk pengenalan. Okey, yang ini. Okey. Okey, pengenalan ilmu faraid. Apa itu faraid dari segi bahasa? Ialah sesuatu yang ditentukan. Okey, dari segi syarak pula ialah bahagian yang ditentukan oleh syarak untuk waris daripada peninggalan si mati. Maksudnya faraid ni sebenarnya kita belajar bila seseorang tu meninggal dunia, dia tinggalkan harta. Tak kisahlah duit, kereta, rumah, tanah dan sebagainya. Itu dia tinggalkan, dia tak bawa masuk ke kubur. Senang katalah. Okey, jadi bila dia ditinggalkan, harta ini perlu dibahagi kepada orang yang berhak. Jadi macam mana, berapa banyak seseorang tu boleh dapat? Dia boleh dapat semua ke? Ataupun siapa yang dapat, adik-beradik dia boleh dapat ke? Jiran sebelah dia boleh dapat ke? Anak angkat dia boleh dapat ke? Semua itu kita akan belajar dalam faraid. Macam tu. Okay, jelas ya setakat ni? Okey, faraid yang kita nak belajar ni, dia ada 3 sumber hukum ini. Ataupun kita belajar faraid ni, ulama terdahulu dia keluarkan daripada 3 sumber, iaitu Al-Quran, Al-Hadis, iaitu dari Nabi SAW dan juga ijma' ulama'. Maksudnya perbincangan para ulama' tentang nak memutuskan kaedah-kaedah faraid. Okey, seterusnya. Okey, dalam faraid ni ada 4 orang tokoh terdahululah yang pakar dalam bidang faraid ini. Sahabat-sahabat di zaman Nabi lah maksudnya. Okey, ada 4 orang. Yang pertama, Sayyidina Ali bin Abu Talib. Yang kedua, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang ketiga, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dan yang keempat ialah Sayyidina Zaid bin Thabit. Okey, jadi 4 nama ni harap anak-anak semua dapat hafal. Okey, seterusnya. Ijma' ulama' telah menetapkan wajib pembahagian pusaka menurut hukum Islam. Okey, maksudnya bila seseorang meninggal dunia, hartanya perlu dibahagikan ikut hukum Islam. Dan salah satu kaedah yang adil yang Islam telah sediakan ialah faraid ini. Okey, seterusnya. Faedah mempelajari ilmu faraid. Maksudnya kenapa kita nak belajar ilmu faraid ni? Okey. Kalau kita belajar ilmu faraid ni, dia ada 4 dia punya kelebihan dia. Yang pertama, kita akan mempelajari ilmu yang sebahagian daripada Islam. Maksudnya kita belajar ilmu Islam lah. Faraid ni sebahagian daripada ilmu Islam. Okey, yang kedua, kita dapat menentukan hak setiap orang waris yang berhak daripada pusaka. Maksudnya setiap waris, awak akan belajar waris itu apa. Okey, waris ni orang yang akan dapat harta tu. Berapa banyak dia dapat, semua tu kita akan belajar dalam faraid. Yang ketiga, mengelakkan pergaduhan dan perebutan harta pusaka. Okey, inilah yang paling penting. Antara yang sebab kenapa Islam tu meletakkan faraid. Biasanya bila seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta, anak-anak ramai, mereka akan rebut harta tu. Adik-beradik dia akan rebut harta. Yang ni nak banyak, yang ni nak apa itu, yang ini nak ini. Jadi Islam telah menggariskan bagaimana kaedah untuk membahagi harta pusaka. Jadi orang yang mengikut faraid sepatutnya mereka tidak akan bergaduh. Okey. Dan yang keempat, menjauhkan daripada kezaliman dan kesalahan dalam pembahagian harta pusaka. Maksudnya kita tak nak ada orang yang tertindas. Dia berhak tapi dia tak dapat. Sedangkan dalam Islam mengikut faraid dia mendapat sebahagian harta. Jadi kita dapat elak daripada kezaliman. Okey, itu saja untuk pengenalan ilmu faraid. Jadi Ustazah harap awak fahamlah sebenarnya faraid ni pasal apa? Oh, pasal nak bagi harta pusaka orang meninggal dunia. Macam tu. Okey, jadi dalam darjah 4 ni kita akan belajar macam-macam ilmu. Ustazah harap anda terus bersemangat untuk belajar ilmu faraid. Okey, sekian saja dari Ustazah. Jangan lupa nota yang Ustazah bagi faraid dan tajwid tadi boleh tampal dalam buku tulis supaya tidak hilang. Okey, itu saja dari Ustazah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.